Terima kasih Azizi, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Perindustrian kecil dan sederhana PKS di Sabah mempunyai potensi yang besar dan luas dari segi sumber guna tenaga, keunikan produk dan pasaran. Sehubungan itu, Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah akan mengenal pasti sumber-sumber asli serta pengusaha-pengusaha PKS di semua daerah yang boleh dimajukan. Menterinya Datuk Seri Panglima Raymond Tan Soo Kiah berkata, lebih 100 produk mempunyai perbandingan dan kelebihan daya saing yang boleh dimajukan sekaligus akan layak melalui proses permulaan pembuatan sehingga akhir pemasaran produk sekiranya berjaya dikenal pasti melalui proses inisiatif intervensi oleh kementeriannya. Menjelang tahun 2020, Datuk Raymond berkata kementeriannya menyasarkan 440 produk tempatan dapat menembusi saluran peruncit dengan nilai jualan mencecah RM528 juta. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya sempena persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah di Likas, Kota Kinabalu. Sementara itu, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin berkata, Jabatan Perikanan Sabah JPS mahu mencapai sasaran nilai hasil pengeluaran sektor perikanan mencecah RM2 bilion setahun pada tahun 2020. Selaras dengan usaha itu, JPS akan meningkatkan lagi usaha mencapai anggaran jumlah pengeluaran ikan di negeri ini sebanyak 423,360 tan metrik setahun pada tahun 2020. Kerajaan negeri mengulangi pendirian bahawa fungsi asal penubuhan Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Gaya dan IPG Kampus Keningau dikekalkan sebagai institusi pendidikan guru di Sabah. Esko Pendidikan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, perkara itu diputuskan dalam kertas kabinet yang dibawa dalam mesyuarat jemaah negeri pada awal bulan ini. Menurut Datuk Masidi, keputusan tersebut sekaligus menolak cadangan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menutup 9 maktab latihan perguruan di negara ini. 2 daripadanya IPG Kampus Gaya dan IPG Kampus Keningau atas faktor kos tidak efektif selain akan ditukar kepada kolej vokasional atau politeknik. Mengulas lanjut, beliau berkata daripada mengubah suai fungsi asal peranan kedua-dua IPG itu, beliau berharap KPM mengubah statusnya kepada universiti dan setiap kurikulum menggunakan bahasa Inggeris. Untuk rekod, IPG Kampus Gaya berupaya melatih 408 guru pelatih, IPG Kampus Ken 1,600, IPG Kampus Keningau 449 dan IPG Kampus Tawau 1,344. Datuk Masidi yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar menjelaskan demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya dalam sidang Dewan Undangan Negeri Dun Sabah di Likas, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Masidi juga berkata setakat Oktober tahun ini, secara purata 80% guru yang mengajar di sekolah rendah dan menengah di seluruh negeri adalah anak jati Sabah. Bagi sekolah rendah, seramai 21,463 daripada 25,997 dan 11,130 daripada 14,765 guru sekolah menengah adalah berasal dari Sabah. Beliau bagaimanapun berkata beberapa guru daripada negeri-negeri yang mempunyai kemahiran tertentu akan dikekalkan mengajar di negeri ini sementara menunggu bilangan guru dari Sabah yang mempunyai kemahiran sedemikian. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah akan mempertingkatkan perkhidmatan pelancongan yang kreatif dan berdaya saing serta menyeluruh bagi mempromosikan Sabah sebagai destinasi penggambaraan alam semula jadi. Menterinya Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, keindahan alam semula jadi negeri ini tidak pernah gagal menarik kedatangan pelancong, malah meningkat saban tahun. Perkembangan positif itu katanya didorong oleh pembukaan semula laluan pendakian baharu Gunung Kinabalu kepada pelawat pada Disember tahun lalu dan penganjuran semula acara kelambatan Gunung Kinabalu bulan lepas melonjakkan ketibaan pelancong. Datuk Masidi berkata Gunung Kinabalu telah pulih sepenuhnya dan satu lagi laluan baharu Kota Belud bakal dilancarkan pada Disember ini. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya sempena persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah di Likas, Kota Kinabalu.
Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Masidi berkata, bagi tempoh Januari hingga September tahun ini, seramai 2.4 juta pelancong dengan pendapatan 5.309 bilion ringgit direkodkan. Daripada jumlah itu, pelancong antarabangsa seramai 849,425, manakala pelancong domestik seramai 1.6 juta orang. Pelancong Cina mendahului pelancong lain iaitu 46.3%, diikuti Korea 45.2%, Taiwan 26.8%, dan pelancong dari Australia, United Kingdom dan Ireland mula menunjukkan pemulihan. Mengulas isu batu sumpah, beliau berkata, lokasi pemindahan batu berkenaan telah dikenal pasti. Sebaik saja dipindahkan ke kawasan Muzium Warisan Keningau, batu sumpah bersama tapak berkenaan akan diwartakan di bawah Seksyen 4 Enakmen Warisan Budaya Pemeliharaan 1997. Dalam pada itu, Kementerian Belia dan Sukan Sabah akan meneruskan usaha menggalakkan penglibatan belia dan masyarakat dalam aktiviti sukan. Menterinya Datuk Haji Taufik Abu Bakar Titingan berkata, ia dilaksanakan melalui penyediaan dan penambahbaikan prasarana sukan dan belia yang lebih selesa, selamat dan kondusif. Menurut Datuk Taufik, kementeriannya akan meneruskan pembangunan menaik taraf Kompleks Sukan Sandakan, Kompleks Sukan Tawau, Kompleks Sukan Kudat, Stadium Rugby Kompleks Sukan Kota Kinabalu, Gelanggang Luar Berbumbung Kompleks Sukan Kota Kinabalu, Arena Belia Daerah Kuala Penyu dan 8 projek padang bola sepak luar bandar. Ini sejajar hasrat kerajaan untuk membina kompleks sukan di setiap daerah di Sabah. Setakat ini terdapat 14 kompleks sukan dan mini kompleks di seluruh negeri. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya sempena persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah di Likas Kota Kinabalu. Menjawab soalan tambahan Wakil Rakyat Kuala Penyu Limus Juri mengenai cadangan pembinaan kompleks sukan Kuala Penyu, Datuk Taufik berkata berdasarkan perancangan, pembinaan itu akan dilaksanakan dalam tahun 2026. Bagaimanapun katanya kementeriannya akan menyokong pembinaan itu menerusi peruntukan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM terus komited dalam usaha membudayakan amalan integriti dalam kalangan warga organisasinya. Ini kerana elemen integriti amat penting dalam menggerakkan sesebuah organisasi dengan cekap dan berkesan. Pengarah SKMM Wilayah Sabah dan Labuan, Mazlan Othman berkata konsep integriti perlu dihayati dalam konteks yang lebih luas bagi menjauhkan diri daripada amalan-amalan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Malah katanya ilmu berkaitan integriti perlu dipertingkat dari semasa ke semasa dalam mengharungi cabaran perkhidmatan awam maupun swasta. Beliau juga berpendapat setiap jabatan maupun agensi perlu mempunyai sekurang-kurangnya seorang pakar berkaitan integriti bagi menambah baik dan memperhalusi tadbir urus sesebuah organisasi. Beliau berucap merasmikan program sambutan Hari Integriti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, anjuran SKMM Wilayah Sabah dan Labuan di Kota Kinabalu. Program bertemakan menginstitusikan budaya integriti disampaikan oleh Pegawai Kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selaku penasihat tadbir urus integriti dan jaminan operasi SKMM Nur Rahim Haji Abdul Rahim. Royal Institution Academy RIMAB menyasarkan 60 buah sekolah menengah di Sabah akan menubuhkan Persatuan RIMAB tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. John Brito yakin ia mampu dicapai berikutan sambutan baik daripada pelajar, pengetua dan guru-guru kokurikulum. Sehingga kini, RIMAB menerima 40 permohonan daripada sekolah menengah di negeri ini untuk menubuhkan Persatuan RIMAB tahun depan. Dia lebih kepada career guidance dan so far kami sudah mulakan program ini di Sabah, Johor, Labuan dan juga Sarawak. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Penubuhan Persatuan RIMAB dijangka mampu membimbing pelajar ke alam pekerjaan sebagai pramugari atau pramugara. Membantu mereka untuk membentuk sasiah dan juga skills yang mereka perlukan, contohnya macam pengucapan awam dan sebagainya lah. So memang banyak manfaatnya bagi ini menyertai
Persatuan Remap ni. Persatuan yang membantu pelajar ke alam kerjaya nanti, dan saya mengharapkan supaya setiap sekolah di Kota Kinabalu ini akan menubuhkan persatuan ini untuk pelajar-pelajar. Setakat ini, 20 buah sekolah menengah di Sabah telah menubuhkan persatuan berkenaan sebagai salah satu unit beruniform untuk pelajar. Lebih banyak kors siswa-siswi Pertahanan Awam (SISPA) akan diperkenalkan di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan swasta IPTS. Langkah itu bagi memenuhi matlamat memperluaskan Angkatan Pertahanan Malaysia APM ke seluruh negara dan melatih 20% masyarakat yang berpengetahuan dalam pertahanan awam. Menurut pemangku Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Malaysia, Datuk Haji Selamat Haji Dahalan, sehingga kini lebih 800 pelajar di seluruh negara telah diberi pentauliahan kors SISPA yang dididik agar lebih responsif terhadap sebarang bencana yang berlaku. Matlamat kita memang kita nakkan kalau boleh semua IPT ni, tak kira lah IPTA ataupun IPTS, akan mempunyai kors SISPA ini sebab mereka ni sebenarnya akan menjadi barisan pelapis kepada APM dari segi kepimpinan, dari segi kepegawaian dan juga dari segi tenaga kerja. Dan mereka juga akan bertindak sebagai pasukan barisan hadapan APM di kampus masing-masing. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Pertauliahan Kors Siswa-Siswi Pertahanan Awam UMS 2016 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi merangkap Komandan Kors Sispa UMS, Profesor Dr. Syahril Yusof berkata, penyertaan pelajar IPT adalah satu platform dalam menzahirkan semangat sukarelawan dalam jiwa mereka serta galakan kepada masyarakat untuk tampil menyertai APM. Sementara itu, 3 pelatih terbaik kors SISPA UMS yang ditemui media menyatakan kesediaan untuk berkongsi pengalaman dan ilmu yang mereka perolehi. Lepas ni boleh berkhidmat lah. Sebab memang minat dalam benda ni dan berniat untuk berkhidmat dalam APM. Saya akan share sama-sama dengan kawan-kawan saya, mungkin junior saya. InsyaAllah sama-sama. Mungkin kepada masyarakat di luar sana, mungkin ada yang diorang tak tahu perkara tentang ilmu pertahanan awam. Dan mungkin kita boleh mengimplementkan pada diorang. Menyertai kors SISPA ini amat penting bagi mendapatkan ilmu-ilmu dalam bantuan kecemasan. Sekiranya berlaku kecemasan, kita adalah orang pertama yang akan dapat membantu menyelamatkan nyawa. Dalam majlis ini, seramai 78 kadet kors SISPA UMS menerima pentauliahan setelah tamat menjalani latihan selama 5 semester. Majlis pentauliahan julung kali ini diadakan secara medan di Outdoor Development Centre UMS yang diserikan dengan beberapa persembahan demonstrasi menyelamat. Seterusnya kita ikuti pelbagai acara di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi ini, seminar kesetiaan dalam perjuangan saya yang menurut perintah diadakan di Intan Kampus Sabah di Tuaran. Manakala pukul 10 pagi ini, sidang Dewan Undangan Negeri Dun Sabah akan diteruskan di bangunan Dun Sabah, Kota Kinabalu. Dan akhir sekali, majlis penyampaian sumbangan Yayasan Nur Jauhar kepada mahasiswa cemerlang sempena Convocation Universiti Malaysia Sabah 2016 pada pukul 10 pagi di Dewan Santapan Istana Negeri, Kota Kinabalu. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Azizi di Angkasa Puri. Silakan.